Orang nampak ini satu fenomena yang diletakkan dengan pelbagai nama, tapi mereka lupa nak balik fenomena ke apa ke siapa yang lakukan semua ini kalau bukan Allah Ta'ala. Itu sebab kita kata orang beriman bila dia tengok sesuatu, dia melihat dengan nilai iman. Bila lihat dengan nilai iman, maka di sana ada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Bila tengok dengan mata iman, tengok dengan nilai iman, apa yang kita nampak ialah kebesaran Allah, kekuasaan Allah, betapa lemahnya kita tak mampu untuk nak lawan. Maka apa dia? Jalan keluar diajar oleh Islam. Kita balik mengadu kepada Allah dengan cara solat sunat istisqa dan usaha-usaha. Tak apa nak buat usaha, nak buat pembenahan awal, itu tidak ada usaha, ikhtiar yang disuruh oleh Allah SWT. Tapi jangan lupa kita balik pada Allah. Kenapa? Bila kita balik pada Allah, manusia sedar, manusia insaf bahawa betapa lemahnya dia, Allah yang maha kuat. Barulah timbul keinsafan, timbul dalam diri kita bahawa kita tak mampu, tidak ada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau tidak kita sombong, takabur, bongkak. Tiba-tiba kita buat pembenahan awan, hujan. Maka kita pun sebut kita berjaya buat pembenahan awan tanpa balik kepada kudrat Allah yang mengizinkan. Ni yang tak kena. Ni ada berlaku syirik ni. Sebab kita rasa kita buat, kita berjaya. Sebab itu tuan-tuan, kita balik pada Allah, mohon pada Allah. Bila mohon pada Allah, barulah manusia tu rasa betapa kerdilnya dia. Betapa kerdilnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita rasa, besarnya Allah Ta'ala, aku ni tak ada apa. Bila aku tak ada apa, bila aku mati, so balik pada siapa? Balik pada Allah. Baru kita rasa, tuan-tuan, kita rasa kita ni hanyalah hamba biasa. Kalau tidak, kita berasa kita hebat. Kita nak apa pun, semua ni kita dapat. Kita rasa kita hebat. Itu kata Syekh Qutb, biadab mereka yang baca Quran, mereka ingat apa yang Allah Ta'ala beri peringatan Allah itu, ingat mereka anggap main-main, anggap benda olok-olok, tak ada apa. Allah Ta'ala hanya nak main-main dengan kita. Jangan lupa tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagaimana golongan-golongan yang mempermain-mainkan Allah, mempermain-mainkan agama Allah dalam surah As-Sajdah. Mereka ni akan minta balik ke Allah Ta'ala, farji'na na'mal salihah, ya Allah, bagilah kami balik ke dunia. Sat pun tak apa, jadilah na'mal salihah, kami nak buat baik, kami nak buat baik. Dulu kami tak dan nak buat baik, lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia kita tuan-tuan, mengejar harta, mengejar pangkat, semua kita kejar, tapi kita lupa balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merayu ke Allah, Allah kata tak ada, cukuplah tuan-tuan, dia dah bagi peluang ke kita lah. Sebab itulah tuan-tuan, dalam keadaan hari ini, dalam keadaan kemarau ni, kita jangan lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita diuji macam-macam. So, kemarau ni tuan-tuan, kalau kita tengok statistik denggi di negara kita, naik 300%. Statistik denggi amat menggerunkan. Bahkan setiap hospital di negeri-negeri di negara kita ni telah pun ditubuhkan khusus wad denggi. Kita sebut sikit tuan-tuan, kenapa? Elok bagi peringatan. Islam suruh kita bagi peringatan. Denggi ni tuan-tuan penyakit yang tidak ada ubat. Kalau kena dia masuk dalam wad, hanya kita pantau dengan masuk darah ataupun masuk air, tu je. Jadi tuan-tuan, kita perlu tanya,
Kita balik pada sejarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan Namrud. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok sesuatu benda berlaku, orang beriman dia lihat, macam sebut di awal tadi, orang beriman dia lihat dengan mata iman, dia lihat dengan penuh rasa kekerdilan diri dia di hadapan Allah. Cuba kita tengok balik bagaimana kisah Namrud dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyamuk aja. Bukan dengan gajah, bukan dengan kuda, bukan dengan benda besar-besar. Namrud dimusnahkan dengan nyamuk yang menjadi tentera Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diserang penyakit yang berpunca daripada nyamuk. Nyamuk siapa buat, tuan-tuan? Bukan kerja manusia. Saya terkejut baru ni apabila seorang pakar beritahu saya, dia kata, "Ustaz, denggi hari ini version baru." Saya kata, "Version apa pula, doktor?" Dia kata, "Dulu teluk nyamuk. Bila nyamuk berteluk, tuan-tuan, ambil masa untuk dia menetah jadi jentik-jentik jadi nyamuk. Tapi hari ini dia kata pagi dia berteluk, petang boleh menetah." Version baru. Bila kita ingat balik version baru ke apa, siapa yang buat semua ni? Datang daripada Allah. Kenapa? Kita muhasabah balik. Kenapa Allah Ta'ala semakin moden kita, semakin canggih kita, sepatutnya benda ni semakin kurang? Dengan teknologi yang ada, dengan kepakaran yang ada, sepatutnya kes denggi makin kurang, bahkan tak ada terus. Sebab kita hari ini teknologi perubatan, R&D perubatan kita semakin maju. Sepatutnya tak ada penyakit denggi ni penyakit lama. Tapi kenapa dia datang dengan setiap kali kita ada teknologi baru, maka Allah Ta'ala wujudkan version-version baru. Untuk apa? Sebenarnya nak mencabar kita, nak peringat kita jangan rasa hebat sangat. Sebab apa? Yang jadi hampa semua tu aku. Bila kita dapat sesuatu benda, kita lupa. Oh, ini kajian kita yang terbaik, dan kita jamin 100%. Kita lupa kuasa Allah. Kita bercakap tak berlapik dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila berlaku sesuatu bala, ini merupakan satu bala, tuan-tuan. Ya, penyakit, tapi penyakit, setiap benda musibah ini merupakan, antaranya kata ulama, ialah bala. Bila bala, kita kena cek balik kenapa ia merupakan bala daripada Allah, yang perlu kita siasat, yang perlu kita semak balik. Maka bermula daripada pemerintah yang paling tinggi sampai ke rakyat yang paling bawah, kena muhasabah, cek satu-satu kenapa Allah Ta'ala memilih kita untuk menerima bala dia. Sepatutnya macam tu. Pemerintah yang paling tinggi dalam negara kita dan rakyat yang paling bawah dalam negara kita kena duduk bermunajat kepada Allah, cek balik kenapa Allah telah turunkan bala ini, yang mana bala yang menyebabkan kita semua jadi bengong. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang satu bala. Kata Nabi, Allah Ta'ala akan turunkan bala yang mana seluruh cerdik pandai mereka jadi bengong, jadi pening, tak tahu dah nak fikir macam mana nak selesai kes ni, nak selesai bala ni. Kalau kita sekarang, apa dia? Kes denggi. Kalau kita sekarang, apa dia? Kes panah yang melampau, yang kita pun tak tahu kenapa jadi macam ni. Maka lahirlah macam-macam, kita kata huraian-huraian, ataupun kita kata pandangan-pandangan, yang mana sedihnya pandangan-pandangan ini tidak mengajak masyarakat balik kepada Allah, balik kepada Islam sebagai jalan penyelesaian. Sampai bila takkan selesai? Ini yang kata Syekh Qutb, maka yang biada. Sebab apa? Kita semua baca Quran, tuan-tuan. Kita semua baca Quran. Bila kita lempar Quran ke mana? Sebab itu, tuan-tuan, kita mau Islam mengajar cara ni. Saya sebut tadi, antaranya ialah solat surah istisqa. Yang kedua apa dia?
Kita boleh buat solat sunat hajat, minta pada Allah jauhkan masalah denggi ini, jauhkan daripada kita dikena wabak ni tuan-tuan. Ini yang diajar oleh Islam. Kenapa? Bila manusia kenal diri dia, maka dia akan tahu betapa lemahnya dia. Tapi hari ini masalahnya, kita rasa bangga dengan apa yang kita ada. Bila rasa bangga tuan-tuan, maka Tuhan Allah Ta'ala akan cabar kita lagi. Nah, apa saya hebat sangat? Aku hebatkan apa? Aku hebatkan apa? Sebab tu tuan-tuan, bila kita cakap, kita ajak balik pada Quran. Kadang-kadang orang kata, orang tanya, semua nak balik pada Quran. Quran boleh bagi apa? Quran tak bagi apa tuan-tuan? Quran bagi apa dia? Sakinah, ketenangan. Kalau orang tanya kita, Quran boleh bagi apa? Quran tak boleh bagi wang ringgit pada kita. Mana secara, kita kata secara gedebuk turun, Quran tak boleh bagi wang ringgit pada kita. Tapi Quran bagi ketenangan pada kita. Apa dia ketenangan? Inilah yang dikehendaki oleh manusia. Dalam keadaan macam mana pun kita nak sakinah, iaitu ketenangan. Dalam keadaan huru-hara, apa yang kita nak? Ketenangan. Ketenangan ni tak boleh dapat daripada benda lain, melainkan boleh dapat daripada Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita balik pada Quran. Cara menyelesaikan segala masalah. Jadi, bila balik pada Quran, apa kita buat sebenarnya ada nilai, insya-Allah taala. Ada nilai, tuan-tuan. Apa yang kita buat tak kira lah. Apa yang kita buat ada nilai, insya-Allah subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinuh, setelah itu barang siapa yang berat timbangan amalannya menurut pertimbangan dan penilaian Allah. Barang siapa yang berat amalan, amalan dan juga pahala menurut pertimbangan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka ia akan ditempatkan dalam kehidupan yang senang lenang. Kenyataan ini ditinggalkan begitu sahaja tanpa penjelasan, dan ini menimbulkan dalam hati suasana puas hati, dan itulah kemuncak kepada kenikmatan. Maknanya Allah Taala sebut fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka dia akan ditempatkan dalam kehidupan yang senang lenang. Apa dia? Senang lenang yang dimaksudkan ni ialah syurga Allah. Siapa yang amalan dia baik, tuan-tuan, amalan baik jahat ni tuan-tuan, mestilah dilakukan berdasarkan cara yang betul. Satu, nak dapat secara betul, kita kena tahu benda tu baik, kita kena tahu benda tu. Maknanya kena ada ilmu. Tuan-tuan, nak semayang, nak tahu semayang kita dapat pahala ataupun tidak, kena ada ilmu. Kena ada ilmu tentang semayang. Nak tahu hidup kita ni tuan-tuan, Tuhan redha ataupun tidak, kena ada ilmu tentang kehidupan. Tuan-tuan, kita kena mengaji tentang ilmu kehidupan. Apa yang Tuhan redha, apa yang Allah Ta'ala redha, apa yang Allah Ta'ala tak redha dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dia faham yang Allah Ta'ala redha tu hanya ibadat khusus dia buat. Dia kata hak lain tak nak kena mengena dengan agama. Sebab tu sembahyang dia jaga, alhamdulillah. Puasa dia jaga, kalau tinggal nak kena ganti, nak kena bayar fidyah, apa semua je. Tapi tuan-tuan, dalam kehidupan hari-hari, dalam kehidupan hari, sebagai contoh saya sebut, dalam kehidupan hari ini, dalam urusan politik kita, adakah kita berpolitik sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW? Orang kata, Ustaz, politik zaman Nabi mana ada pilihan raya? Politik zaman Nabi mana ada parti? Memanglah tuan-tuan, jangan jadi jakun sangat. Kena faham betul-betul.